Assalamualaikum. Hari ini saya bentang soalan percubaan SPM Sejarah Kertas 2 Negeri Terengganu. Bagian A ada 40 markah, jawab semua soalan. Yang pertama, Raja 1 menunjukkan hubungan timbal balik pemerintah dan rakyat yang wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, yaitu golongan pemerintah dan golongan rakyat. Yang A, nyatakan mereka yang termasuk dalam golongan berikut. Yang pertama, pemerintah. Dalam golongan pemerintah ada 4, yaitu sultan, pembesar, kerabat diraja, dan ulama. Manakala golongan rakyat pula, peniaga, petani, tukang nelayan, hamba raja, hamba berhutang, dan hamba biasa. Jadi ada 2 markah, jadi pilih saja 2. Soalan B, bagaimanakah rakyat membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah pada zaman tersebut? 4 markah. Jawapan pertama ialah mematuhi arahan pemerintah. Tidak. Yang kedua, tidak menderhaka. Yang ketiga, menjadi tentera. Yang keempat, menghadiri majlis umum. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, menyumbangkan tenaga kerja atau sistem serah. Yang ketujuh, membina istana atau jalan. Ini ialah cadangan jawapan saya. Rakyat membuktikan kesetiaan mereka kepada golongan pemerintah pada zaman tersebut dengan mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak menderhaka. Selain itu, menjadi tentera bagi menunjukkan sanggup berkorban untuk melindungi kerajaan. Di samping itu, menyumbangkan tenaga kerja bagi meningkatkan ekonomi negara. Seterusnya, membina istana untuk memudahkan urusan pentakbiran. Seterusnya, soalan C. Hubungan timbal balik ini memainkan peranan penting dalam masyarakat dari dahulu sehingga kini. Jelaskan manfaat hubungan tersebut. Ada 4 markah. Jawapan pertama, mengukuhkan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, membawa kegemilangan kerajaan. Yang ketiga, menjamin kesejahteraan rakyat. Yang keempat, memelihara kedaulatan raja. Yang kelima, mengukuhkan kelangsungan ciri-ciri negara bangsa sehingga kini. Ini ialah cadangan jawapan saya. Manfaat hubungan timbal balik dalam masyarakat ialah mengukuhkan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Hal ini dapat menjamin kestabilan kerajaan. Selain itu, menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini kerana mewujudkan golongan pemerintah yang memelihara keamanan rakyat. Seterusnya, memelihara kedaulatan raja. Hal ini kerana ia merupakan lambang kekuasaan tertinggi negara. Yang kedua, gambar 1 menunjukkan Raja-Raja Melayu di hadapan King's House, Kuala Lumpur selepas menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Soalan A, nyatakan 2 cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO dalam pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jawapan pertama, penubuhan persekutuan bertaraf naungan dan bukannya tanah jajahan. Yang kedua, perjanjian baru untuk menggantikan Malayan Union. Yang ketiga, jawatan Pesuruhjaya Tinggi menggantikan gubernur. Dan yang keempat, raja berkuasa dalam perundangan. Ia ada 2 markah, jadi pilih 2 saja. Soalan 2B, jelaskan kesan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia yang bersatu padu. 4 markah. Jawapan pertama, mengembalikan semula kuasa Raja-Raja Melayu. Yang kedua, Majlis Raja-Raja diwujudkan melalui peruntukan Perjanjian PTM 1948. Yang ketiga, Pesuruhjaya Tinggi memastikan Raja perlu dirujuk dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Yang keempat, mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu atau kepentingan sah kaum lain.
Yang kelima, mewujudkan kerjasama antara kaum. Dan yang keenam, melalui penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. Ini ialah cadangan jawaban bagi soalan B. Antara kesan perjanjian PTM 1948 dalam usaha membina negara dan bangsa Malaysia yang bersatu padu ialah mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Hal ini kerana Majlis Raja-Raja diwujudkan melalui peruntukan perjanjian PTM 1948. Selain itu, mewujudkan kerjasama antara kaum melalui penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. Seterusnya, mengiktiraf kedudukan orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Soalan 2C. Pada pendapat anda, mengapakah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 boleh diterima penduduk Tanah Melayu? 4 markah. Yang pertama, telah mengembalikan semula kuasa Raja-Raja Melayu. Yang kedua, mewujudkan majlis raja-raja yang dipengurusikan oleh seorang daripada Raja Melayu. Yang ketiga, Pesuruhjaya Tinggi memastikan raja perlu dirujuk dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Dan yang keempat, Sultan berkuasa di peringkat negeri bagi mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu. Yang keenam, orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal. Dan yang ketujuh, syarat kewarganegaraan diperketatkan. Ini ialah jawapan saya. Pada pendapat saya, penubuhan PTM 1948 boleh diterima penduduk Tanah Melayu kerana ia dapat mengembalikan semula kuasa Raja-Raja Melayu. Hal ini mewujudkan majlis raja-raja yang dipengurusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. Selain itu, Sultan berkuasa di peringkat negeri. Hal ini bagi mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan orang Melayu juga diiktiraf sebagai penduduk asal. Seterusnya, syarat kewarganegaraan telah diperketatkan melalui kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang atau kewarganegaraan secara pendaftaran. Jelaslah bahawa penubuhan PTM 1948 ini dapat memupuk perpaduan dan persefahaman antara pemimpin berbagai kaum di negara kita. Soalan 3A, bagaimanakah Yang di-Pertuan Agong dilantik? Ada 2 markah. Jawapan pertama ialah Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan. Yang kedua, pemilihan dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, pemilihan menurut kaedah dalam perlembagaan persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Yang keempat, pelantikan dibuat mengikut giliran. Yang kelima pula, tempoh dilantik menjadi Yang di-Pertuan Agong ialah selama 5 tahun. Soalan 3B, Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa yang luas dalam pemerintahan negara meliputi kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Jelaskan bidang kuasa tersebut. Dalam kuasa eksekutif, Yang di-Pertuan Agong ini melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri dan berkuasa melantik jawatan penting seperti Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Audit Negara, Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis, sejumlah ahli Majlis Angkatan Tentera. Pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Bagi kuasa perundangan, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan rang undang-undang. Baginda juga berkuasa memanggil atau membubarkan parlimen. Baginda juga menjaga dan melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah dan juga melindungi kepentingan sah kaum lain. Manakala kuasa kehakiman, Baginda berkuasa melantik hakim mahkamah atasan dan berkuasa mengampun, menangguh dan meringankan hukuman.
Ini ialah jawaban saya. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa eksekutif yaitu melantik Perdana Menteri dan Jemaah Menteri serta melantik jawatan penting. Selain itu, kuasa perundangan yaitu memperkenankan rang undang-undang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat dan berkuasa memanggil atau membubarkan parlimen. Seterusnya, kuasa kehakiman yaitu melantik hakim, mahkamah atasan dan berkuasa mengampun, menangguh dan meringankan hukuman. Soalan 3C. Mengapakah institusi raja berperlembagaan di negara kita mesti dipertahankan? Ini adalah jawaban saya. Pada pendapat saya, institusi raja berperlembagaan di negara kita mesti dipertahankan kerana raja merupakan tonggak keutuhan negara dan menjadi simbol perpaduan rakyat berbagai kaum di negara ini. Selain itu, raja juga menjadi penaung kepada rakyat dan melangkau semua agama, bangsa, budaya serta pahaman politik. Hal ini sekaligus dapat mengekalkan kedaulatan negara kita. Di samping itu, raja juga melambangkan kekukuhan negara. Hal ini kerana raja ialah warisan kegemilangan kerajaan Melayu. Jelaslah bahawa institusi raja berperlembagaan mesti dipertahankan bagi mengekalkan kedaulatan negara kita yang pelbagai kaum. Soalan 4. Dasar Ekonomi Baru ataupun DEB dilaksanakan di bawah Rancangan Pembangunan 5 Tahun Malaysia sebagai Rancangan Pembangunan Ekonomi dan Perpaduan. Soalan A. Mengapakah DEB dilaksanakan di negara kita? Jawapan 1. Mencapai perpaduan dan kesejahteraan kaum. Yang kedua, menggunakan strategi bersifat serampang dua mata. Yang ketiga, membasmi kemiskinan. Yang keempat, menyusun semula masyarakat. Yang kelima, memberi peluang kepada rakyat berbilang bangsa untuk menikmati kemakmuran negara dengan lebih adil dan saksama. Dan ya ada 3 markah, jadi pilih 3 saja. Soalan 4B, bagaimanakah strategi kerajaan menjayakan DEB? 3 markah. Yang pertama ialah membasmi kemiskinan. Yang kedua, menambahkan pendapatan atau memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Yang ketiga, menyusun semula masyarakat. Dan yang keempat, mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi. Soalan 4C, DEB memberi faedah kepada semua kaum di negara kita. Buktikan pernyataan ini. Ada 4 markah. Jawapan saya, DEB memberi faedah kepada semua kaum di negara kita, iaitu menurunkan kadar kemiskinan dengan memperbanyak peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira kaum. Hal ini dapat merapatkan jurang antara kaum. Selain itu, DEB menambahkan hak milik modal saham kaum Bumi Putra yang ketinggalan dalam pemilikan saham syarikat perdagangan. Hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di samping itu, DEB berjaya merapatkan jurang antara wilayah dengan menjalankan pembukaan tanah. Hal ini dapat memajukan industri getah dan kelapa sawit. Jelaslah bahawa kerajaan sentiasa peka terhadap keperluan rakyat dalam pembangunan ekonomi negara. Bahagian B, jawab 3 soalan saja, ada 60 markah. Soalan 5A, mengapakah tanah Melayu, Sarawak dan Sabah menjadi sasaran tentera Jepun? Ada 6 markah. Yang pertama, Jepun ingin mengeksploitasi kekayaan bahan mentah untuk keperluan industrian. Yang kedua, tanah Melayu merupakan pengeluar utama biji timah dan getah dunia. Yang ketiga, sasaran utama Jepun di Sarawak untuk mendapatkan sumber minyak terutama di Miri dan Lutong. Dan yang keempat,
kedudukan strategi negara kita sesuai untuk ketenteraan Jepun. Yang kelima, pangkalan tentera laut British Singapura terletak di ujung semenanjung Tanah Melayu. Yang keenam, penguasaan pangkalan tentera laut penting untuk Jepun menguasai telaga minyak di Sumatera. Dan yang ketujuh, penguasaan Pulau Borneo menjayakan operasi penaklukan Jepun di Pulau Jawa. Ini ialah soalan 5B. Bagaimanakah tentera Jepun menjalankan dasar pentakbiran ekonomi dan sosial mereka di ketiga-tiga wilayah tersebut? Ada 8 markah. Dalam dasar pentakbiran, tentera Jepun memperkenalkan pemerintahan tentera Tanah Melayu. Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera di bawah satu pentakbiran untuk membentuk kawasan pertahanan khas. Pada April 1944, Tanah Melayu dan Sumatera ditakbir secara berasingan kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi. Dalam dasar ekonomi, Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan. Mereka juga memperkenalkan rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatan kuasa penyelidikan bahan untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baharu. Bagi dasar sosial, Jepun menutup sekolah Inggeris dan Cina. Bangunan sekolah digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Sistem persekolahan Jepun pun diperkenalkan untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui pendidikan. 5C. Gambar 2 merupakan propaganda yang telah digunakan Jepun untuk menguasai negara kita. Pada pandangan anda, mengapakah Jepun menggunakan pelbagai propaganda untuk menguasai negara kita? Ada 6 markah. Yang pertama, Jepun menanam semangat anti penjajah Barat kepada penduduk tempatan. Hal ini memudahkan mereka mendapat sokongan daripada penduduk tempatan dan secara tidak langsung mempengaruhi pemikiran masyarakat. Contohnya, Kesatuan Melayu Muda ataupun KMM ini bekerjasama dengan Jepun. Yang kedua, mengharapkan Jepun memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Sebaliknya, Jepun berjaya memenuhi hasrat mereka menduduki Tanah Melayu. Keseluruhan Tanah Melayu diduduki Jepun dengan cepat dan mudah. Kesimpulannya, slogan yang digunakan sebagai taktik penjajah dapat menguasai sebuah negara. 6E, jelaskan terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan tugasnya. Yang pertama, memeriksa aturan perlembagaan. Yang kedua, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama pusat. Yang keempat, kerajaan negeri mempunyai autonomi tertentu. Yang kelima, perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal bebas dan bekerjasama sendiri. Yang keenam, berdasarkan demokrasi berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan. Dan yang ketujuh, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang ke-8, raja berperlembagaan di negeri masing-masing. Ada 6 markah, jadi pilih lebih, jangan kurang. 6B, terangkan isi-isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. 6 markah. Yang pertama, pengamalan raja berperlembagaan dalam sistem demokrasi berparlimen. Hal ini untuk pemilihan seorang Raja Melayu sebagai Yang di-Pertuan Agong dan pemilihan YDPS setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, kedudukan agama Islam. Agama Islam ini sebagai agama persekutuan. Agama lain boleh diamalkan dengan aman damai. Yang ketiga, kedudukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar
dan bahasa komunikasi. Yang keempat, kewarganegaraan. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan menjadi warga negara. Soalan 6C, perjanjian tersebut menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Bagaimanakah kita menjunjung keluhuran perlembagaan negara? Ada 8 markah. Ini adalah contoh jawaban. Undang-undang tertinggi negara. Yang pertama, undang-undang tertinggi negara. Yang kedua, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan. Yang ketiga, berfungsi untuk memberi perlindungan kepada rakyat, kepada setiap rakyat. Yang keempat, melindungi hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Yang keempat, yang kelima, tidak lagi mengungkit tentang hak-hak istimewa kaum bumi putra yang merupakan penduduk asal di negara ini. Yang keenam, digubal berasaskan semangat setia kawan dan kesepakatan semua kaum. Yang ketujuh, merupakan suatu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu-gugat. Yang kedelapan, menentu dan menetapkan pola politik dan kedudukan sosioekonomi rakyat. Soalan 7, Raja 2 menunjukkan ciri-ciri utama perlembagaan persekutuan, yaitu ciri tradisional dan juga ciri modern. 7E, Kesultanan atau pemerintahan beraja merupakan salah satu ciri tradisional dalam perlembagaan persekutuan. Jelaskan, ada 4 markah. Yang pertama, jawaban pertama, Sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Yang kedua, pemerintahan beraja disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga, yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi negara. Yang keempat, mempunyai kuasa mengampun atau menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Yang kelima, mempunyai kuasa membuat pelantikan bagi jawatan utama negara. Ini adalah jawaban saya. Bagi 7E, Kesultanan atau pemerintahan beraja merupakan salah satu ciri tradisional dalam perlembagaan persekutuan. Sultan merupakan pemerintah berdaulat dan memiliki kuasa penuh di negeri masing-masing. Selain itu, institusi pemerintahan beraja diteruskan dan disesuaikan dengan konsep demokrasi berparlimen. Seterusnya, yang di Pertuan Agong diperuntukkan melalui perlembagaan kuasa pemerintahan sebagai pemerintah tertinggi negara. Di samping itu, yang di Pertuan Agong mempunyai kuasa mengampun atau menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Namun begitu, Raja merupakan ketua negeri dan mempunyai kuasa mengampun atau menangguhkan hukuman orang yang disabitkan kesalahan oleh mahkamah dalam peringkat negeri. Soalan 7B, uraikan ciri moden yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan. Ada 8 markah. Yang pertama, pembentukan kerajaan persekutuan. Yang kedua, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mempunyai kuasa tertentu. Yang ketiga, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi. Dan yang keempat, sistem demokrasi berparlimen. Yang kelima, pilihan raya umum 1955 sebagai asas demokrasi. Yang keenam, bertujuan rakyat memilih pemimpin atau membentuk kerajaan. Yang ketujuh, Suruhanjaya Pilihan Raya ini ditubuhkan untuk menjamin keadilan. Yang ke-8, kewarganegaraan persekutuan. Yang ke-9, kewarganegaraan yang sama kepada semua rakyat. Ini adalah jawaban saya bagi 7B. Ciri moden yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan ialah pembentukan kerajaan persekutuan. Hal ini kerana kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mempunyai kuasa tertentu. Contohnya, Sarawak dan Sabah diberi beberapa autonomi. Selain itu, sistem demokrasi berparlimen
Selain itu, sistem demokrasi berparlimen. Hal ini mewujudkan pilihan raya umum yang pertama pada tahun 1955 dan menjadi asas demokrasi. Pilihan raya tersebut bertujuan memberi kebebasan kepada rakyat memilih pemimpin dan membentuk kerajaan. Kesannya, Suruhanjaya pilihan raya ditubuhkan untuk menjamin keadilan. Di samping itu, kewarganegaraan persekutuan diperkenalkan melalui perjanjian PTM 1948. Hal ini bagi melahirkan taraf kewarganegaraan yang sama kepada rakyatnya. Soalan 7C, pelembagaan merupakan elemen penting dan perlu dipertahankan. Apakah yang akan berlaku sekiranya kita sebagai rakyat tidak mempertahankannya? Beri penjelasan Anda. Pada pendapat saya, sekiranya rakyat tidak mempertahankan pelembagaan, suasana negara akan menjadi kucar-kacir. Hal ini karena pelembagaan merupakan panduan dalam sistem pemerintahan negara. Selain itu, keselamatan rakyat dan negara akan tergugat. Hal ini karena adanya campur tangan kuasa asing. Kesannya, rakyat akan merasa takut dan terancam. Di samping itu, rusuhan kaum berlaku. Hal ini karena masyarakat yang berasa tidak puas hati terhadap kerajaan yang tidak berlaku adil. Contohnya vandalisme. Jelaslah bahwa rakyat mestilah bekerjasama bagai berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dalam mempertahankan pelembagaan demi kesejahteraan negara. Soalan 8E. Pernyataan berikut berkaitan dengan tragedi hubungan antara kaum pada 13 Mei 1969. Mengapakah konflik perkauman berlaku pada 13 Mei 1969? Jawaban pertama ialah kerana ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial. Keadaan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969. Parti politik mengeksploitasi isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum. Yang keempat, PKM mengambil kesempatan mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum. Yang kelima, parti yang bertanding berkempen menggunakan sentimen perkauman dan agama. 8B, berdasarkan pengetahuan sejarah Anda, bagaimanakah pemerintah Malaysia mengatasi konflik perkauman di negara kita? Ada 8 markah. Yang pertama, darurat. Kerana pengisytiharan perintah darurat dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Perlembagaan digantung dan parlimen ditangguh. Dan juga mewujudkan pusat perlindungan. Yang kedua, Majlis Gerakan Negara, Mageran. Hal ini ia bertanggungjawab mengawal ketenteraman awam. Ia juga menyelesaikan perpaduan kaum atau ketidakseimbangan ekonomi antara kaum dan mengembalikan keamanan dan undang-undang. Yang ketiga, peranan raja. Sultan Perak menasihati rakyat menjaga keamanan. Baginda juga menubuhkan jawatan kuasa muhibah di Perak bagi merayu penduduk agar bertenang dan mengekalkan keamanan. 8C. Konflik perkauman merencatkan pembangunan sebuah negara. Berikan ulasan Anda. 8 markah ini adalah contoh jawapan. Yang pertama, setiap kaum mementingkan kaum masing-masing. Yang kedua, semangat perpaduan tidak dapat diwujudkan kerjasama dan toleransi antara kaum sukar dibentuk. Yang ketiga, menjejaskan pelaksanaan dasar-dasar pembangunan negara, seperti dasar ekonomi atau dasar kebudayaan. Pelaburan asing tidak berminat dan menyebabkan pendapatan negara dan ekonomi merosot. Dan juga terutamanya image negara akan tercalar. Soalan 9.
kemampuan Malaysia menangani isu kesihatan global dengan berkesan membolehkan kedudukan Malaysia dihormati oleh negara lain. 9E, berdasarkan gambar 3 dan pengetahuan Anda, apakah tindakan kerajaan Malaysia untuk mengawal penyakit tersebut? Untuk penyakit AIDS, yang pertama, Kementerian Kesihatan bertindak proaktif. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kesihatan secara berterusan dan sentiasa memberikan rawatan kepada bangsa. Bagi COVID-19, kerajaan sentiasa membuat saringan kesihatan. Yang kedua, kuarantinkan diri. Yang ketiga, memakai topeng muka. Dan yang keempat, kekal berada di rumah. 9B, mengapakah kerajaan Malaysia bersungguh-sungguh untuk mengawal penyakit ini? Ada 8 markah. Yang pertama, mengelakkan rakyat berpenyakit. Yang kedua, mengawal penularan wabak penyakit. Yang ketiga, melahirkan modal insan yang berkualiti. Yang keempat, memastikan jangka hayat warga negara panjang. Yang kelima, memastikan keharmonian rakyat. Yang keenam, melahirkan warga negara yang sihat. Dan yang ketujuh, meningkatkan taraf hidup rakyat. Yang ke-8, memerlukan sokongan rakyat untuk kemajuan. Dan yang ke-9, menjaga kebajikan rakyat. Dan soalan terakhir, 9C. Taraf kesihatan perlu diutamakan dalam pembangunan negara dan bangsa. Sebagai warga negara yang prihatin, jelaskan peranan Anda dalam meningkatkan taraf kesihatan di Malaysia. Peranan dalam meningkatkan taraf kesihatan, peranan kita ialah dengan mengambil makanan seimbang. Yang kedua, mengambil makanan seimbang mengikut piramid makanan, seperti lebihkan makanan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan kurangkan pengambilan lemak, minyak, gula, dan garam. Sentiasa mengamalkan gaya hidup sehat, seperti melakukan senaman atau bersukan. Sentiasa mementingkan kebersihan dan mendapatkan maklumat kesehatan berterusan. Sekian, terima kasih.